13 Mei 1969 merupakan episod duka buat negara bangsa bernama Malaysia. Tiada sesiapa dapat menyangka di usia negara begitu muda berlakunya pergaduhan antar kaum yang meletus ibarat bom jangka apabila sampai waktunya. Namun, hilang gelap terbitlah terang. Fajar 31 Ogos 1970, kita bina semula negara atas prinsip rukun negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia prihatin. Buat peneraju acara, barisan hakim yang bijaksana, sidang pendengar, penutur bahasa, pencinta negara. Saya mulakan mauduk bicara rukun negara, teras identiti nasional dengan serangkap pantun. Berlayar kolek ke Indragiri bersama tuah dari Melaka. Datang si pendek teguh berdiri mengangkat maruah tanah pusaka. Saudara, sebelum kata bersalut hujah, sebelum bicara jauh melangkah, izinkan saya mentakrifkan frasa-frasa penting yang mendukung kekuatan tajuk pidato saya pada hari ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, cetakan 2016, rukun diartikan sebagai tiang, dasar atau sendi. Negara merujuk kepada masyarakat di kawasan tertentu di bawah kerajaan tertentu. Teras merupakan sesuatu yang penting. Identiti merujuk kepada sifat atau ciri yang ada pada individu. Manakala nasional merujuk kepada bangsa dan negara. Tuntasnya, rukun negara merupakan satu ideologi kebangsaan yang dirangka oleh Majlis Gerakan Negara berpaksikan pada perpaduan, bertunjangkan pada kesepakatan. Yang jauh kita dekatkan, yang renggang kita rapatkan, yang terpisah kita persaudarakan. Hendak mati di hujung kuku, biar berkubur di tapak tangan. Saudara, dalam detik masa yang ada pada hari ini, saya akan kibarkan 3 panji menghiasi perjalanan pidato saya pada hari ini. Pertama, asas pembentukan identiti sosial masyarakat di negara ini. 2, 5 prinsip rukun negara, instrumen pembentukan identiti nasional. 3, cabaran memperkasakan rukun negara buat generasi pasca merdeka. Panji pertama, asas pembentukan sosial masyarakat di negara ini terdapat 4 perkara. Pertama, sejarah. 2, penjajahan. 3, etnik. Dan 4, gerakan politik. Sejarah dan penjajahan mengakibatkan kita mempunyai pandangan dan tafsiran yang berbeza sekalipun tinggal secara bersama. Ibarat kata, tidur sebantal, mimpi lain-lain. Sejarah menceritakan kepada kita bahawa masyarakat Melayu di era tahun 1950-an masih cenderung dengan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Masyarakat Cina masih dengan keangkuhan tembok besar Cina. Manakala masyarakat India masih terpesona dengan Chandragupta Maurya dan Maharaja Asoka. Tiada proses asimilasi mahupun mengenali hati budi kerana umum mengetahui kemasukan imigran Cina dan India ke negara ini adalah untuk mengisi kepentingan ekonomi British. Saya suka meminjam kata-kata Muhammad Abdul Khalid dalam bukunya yang bertajuk Antara Dua Darjat. Katanya, bagi penjajah British, penjajahan adalah satu proses transaksi perniagaan dan tiada niat yang ikhlas untuk membangunkan bangsa dan negara yang dijajah. Saudara, sekalipun 13 Mei itu adalah titik hitam buat sejarah negara, namun kita juga harus menerima 13 Mei adalah titik mula kepada pemikiran pembentukan bangsa berasaskan negara. Kita dapat melihat perbezaan itu adalah satu rahmat yang dapat mengikat hati setiap lapisan masyarakat. Panji kedua, 5 prinsip rukun negara teras identiti nasional. Kepercayaan kepada Tuhan adalah kunci utama buat negara berdaulat. Kita diikat dengan fahaman agama supaya dapat membezakan mana yang buruk, mana yang baik, mana hitam, mana putih, mana kaca, mana permata dalam kehidupan.
Kita dididik hidup bertuhan kerana hidup bertuhan, hidup yang ada pegangan, ada pedoman dan ada panduan. Sekalipun Islam diletakkan sebagai agama rasmi di negara ini, namun setiap lapisan masyarakat yang berbeza agama masih bebas mengamalkan kepercayaan agama masing-masing. Tidak seperti yang berlaku kepada rakan-rakan kita yang berbangsa Rohingya di Myanmar atau Uighur di China. Mereka ditindas dan dizalimi hanya kerana mereka adalah golongan minoriti. Prinsip kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Raja dan rakyat umpama simbiosis yang saling memerlukan. Tiada raja, tiada negara. Buktinya, pasca peristiwa 24 Februari 2020 menyaksikan ribut politik terus melanda negara. Malaysia beruntung kerana kita mengamalkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Sekalipun gajah bergaduh sama gajah, pelanduk tidak mati di tengah-tengah. Tiada rakyat yang hilang nyawa hanya kerana pemimpin politik sering bertelagah. Saya suka meminjam kata-kata Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu. Katanya, pemimpin politik bermain dalam pagar politik. Namun, raja-raja Melayu bertindak di luar pagar politik bagi menjamin keamanan dan kestabilan negara. Tatkala ada rakyat di kampung maupun di bandar yang canggung dan terlopong, setiap permasalahan diselesaikan melalui pintu istana yang teragung. Daulat tuanku, dirgahayu negaraku. Saudara, prinsip ketiga dan keempat rukun negara saya rangkumkan secara bersama. Setiap negara, undang-undang adalah asas utama kepada kedamaian. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi yang tiada undang-undang lain dapat mengatasinya. Menariknya perlembagaan Malaysia adalah Perkara 153. Perkara 153 menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra di samping kita tidak menidakkan dan meminggirkan rakan-rakan kita yang berlainan bangsa. Bukti ini dapat dilihat dengan jelas melalui pemilikan kek kekayaan ekonomi negara kita. Umum mengenali nama seperti Tan Sri Robert Koch, Tan Sri Ananda Krishnan dan Tan Sri Mokhtar Al-Bukhari. Mereka dari latar bangsa yang berbeza, namun mereka berjaya kerana mereka berusaha. Ini selaras dengan pepatah Arab yang mengatakan, "Manjadda wajadda." Barang siapa yang berusaha pasti akan berjaya. Prinsip rukun negara yang kelima adalah kesopanan dan kesusilaan. Sesuai dengan kita orang Timur. Kita diajar hormat menghormati, sayang menyayangi, lindung melindungi. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Saya teringat akan kata-kata Jennifer Asha, seorang jururawat di Ward ICU Hospital Sungai Buloh, dalam satu temu bual bersama Majalah 3, 17 April 2021. Katanya, kita tidak melihat agama atau bangsa. Tatkala pesakit COVID meninggal dunia, kita adalah orang yang terakhir memegang tangannya. Lalu kata-kata tersebut terhenti tanpa nokta. Mengalir air mata kebasahan, air mata perjuangan, air mata keikhlasan. Inilah wajah Malaysia. Diversity tidak menyebabkan kita bersifat isolasi. Diversity menyebabkan kita lebih berani menonjolkan perbezaan itu. Satu keistimewaan. Saudara, panji ketiga. Jika anak muda di era tahun 1970-an atau 80-an terkenal dengan demonstrasi di sini sana, anak muda di era tahun 90-an terkenal dengan gig, punk dan hip hop sebagai medan menunjuk rasa. Anak muda era milenium mempunyai cara yang berbeza. Mereka menggunakan media sosial untuk bermadah pujangga. Seperti Twitter yang ada kalanya mereka berkicau menyentuh isu bangsa, agama, bahasa maupun raja-raja. Suara-suara liberal mula menghiasi suasana. Kita bimbang jika keadaan ini tidak dikawal segera.
identiti nasional yang kita adunkan melalui 5 prinsip rukun negara akan termusnah begitu saja. Justru di pentas ini, saya memilih untuk kita melakukan 3 perkara dengan segera. Pertama, penghayatan rukun negara harus dilakukan secara lebih proaktif sedari bangku sekolah. Kita tidak mahu rukun negara hanya tercatat di belakang buku sekolah, namun tiada penghayatan yang membenih di dalam jiwa. 2, rapatkan jurang digital antara golongan muda dan golongan lebih berusia. Golongan lebih berusia seharusnya mendekati anak muda, berkongsi cerita, rasa dan idea supaya mereka mengikut apa yang pernah kita lalui sebelumnya. Dan ketiga, kuasakan undang-undang siber secara lebih efisien. Kita tidak berhasrat menutup kebebasan bersuara anak muda. Namun, setiap suara yang keluar haruslah diadun dengan kebenaran dan bukannya kepalsuan yang akan menghancurkan. Konklusinya, setelah lebih 5 dasawarsa rukun negara diperkenalkan, wajah Malaysia berjaya kita hasilkan. Saya masih ingat momen tatkala Datuk Azizul Hasni Awang mula mengayuh basikal di Sukan Olimpik Tokyo. Tatkala itu tak senang duduk kita dibuatnya. Tak kira bangsa ataupun agama, kita terus berdoa buat negara kita Malaysia. Inilah keluarga besar kita. Kita adalah keluarga Malaysia yang berjaya kita hasilkan melalui ramuan 5 prinsip rukun negara. Buat anak muda di luar sana, suka saya tinggalkan bait-bait lagu dendangan Malik dan Datuk Jamal Abdillah untuk difikirkan secara bersama. Jangan ahli sihir seru nama Maharaja. Nanti segerombolan hantu bisu yang menjelma. Guna hak berfikir sebelum hak bersuara. Jika terpelajar, guna hak si Miranda. Kita teguh bersama, kita bangkit bersama. Ayo, mari kita sama-sama pertahankan rukun negara. Kita pastikan rukun negara bukan sekadar diingati. Rukun negara terpahat di hati, tersemat di sanubari demi sumpah dan janji buat negara Malaysia yang kita cintai. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.